Itu kita bersama perinciannya bersama rakan penyampai Vanessa Mering. Silakan V. Ya, dia keputusan kerajaan untuk tidak membenarkan lagi pengeluaran wang simpanan dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP adalah bagi menjamin masa depan persaraan pencarum. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, ini kerana kerajaan perpaduan bukan mengejar populariti, sebaliknya ingin membantu rakyat dan menjadi kerajaan yang bertanggungjawab ke atas masa tua pencarum dengan memastikan pencarum mempunyai simpanan yang mencukupi. Itu adalah simpanan hari tua kita dan bukan simpanan ketika hari muda ini. Jadi saya harap dipahami tentang perkara itu. Rakyat Malaysia ini berumur purata lelaki 75 tahun, purata perempuan 77 tahun. Bila kita bersara umur 60 tahun, kita ada 15 tahun ke 17 tahun lagi secara puratanya untuk hidup. Jadi kalau kita boleh kira pendapatan katalah untuk hidup perlu RM2,000. RM2,000 kali dengan 12 bulan kali dengan 15 tahun. Saudara boleh fikir dan boleh kira lah berapa banyak sepatutnya kita perlu ada dalam simpanan hari tua. Namun, Datuk Seri Ahmad Maslan mendedahkan penelitian kerajaan mendapati terdapat peratusan yang begitu tinggi dalam kalangan pencarum yang hanya memiliki simpanan RM10,000 dan ke bawah pada masa ini setelah 4 kali pengeluaran dibenarkan. Jelasnya, pengeluaran iLestari, iSina, iCitra dan pengeluaran khas bagi membantu pencarum yang terjejas akibat COVID-19 melibatkan pengeluaran berjumlah RM145 bilion. Datuk Seri Ahmad Maslan bercakap dalam sidang media selepas lawatan kerja dan penyerahan sumbangan Lembaga Hasil Dalam Negeri yang merupakan program tanggungjawab sosial korporat LHDN untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui konsep kebajikan. Pada majlis tersebut, seramai 30 orang asnaf daripada kawasan Petrajaya menerima sumbangan berupa bakul makanan dan duit raya. Sementara itu, dalam sidang media yang sama, Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan tiada kadar penalti yang akan dikenakan kepada pembayar cukai yang menyertai program pengakuan sukarela PPS Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN bermula 1 Jun tahun ini. Beliau berkata program tersebut terbuka kepada semua pembayar cukai baharu dan sedia ada untuk membuat pelaporan pendapatan yang terkurang atau tertinggal lapor. Khuatir hadir 1 Jun 2023 hingga 31 Mei kerana tidak ada penalti yang akan dikenakan. 0% kadar 0% penalti, tidak ada penalti. Sebelum ni kita ada penalti tertentu kalau dia ada cukai yang tidak dibayar dan sebagainya. Yang terkurang atau tertinggal lapor kita ada penalti. Yang ini peluang ya, peluang. Ini peluang kerajaan perpaduan berikan tambahan peluang kepada mereka setahun untuk buat pengakuan sukarela. Menurut Datuk Seri Ahmad, PPS merupakan antara 3 kaedah yang akan diambil oleh LHDN bagi meningkatkan pendapatan negara untuk membolehkan anggaran RM50,000 pembayar cukai tambahan tampil membuat pengakuan dan seterusnya mendatangkan anggaran hasil sebanyak RM1 bilion. Selain PPS, lembaga itu juga akan melaksanakan program AES atau memberi kesedaran kepada pembayar cukai mendidik pembayar cukai selain memberikan perkhidmatan bagi memudahkan urusan pembayaran. Beliau menambah LHDN juga akan mengadakan sesi libat urus untuk berbincang, berunding dan memujuk pembayar cukai termasuk yang bermasalah, yang ada kekhawatiran, yang terkurang bayar, tertinggal lapor dan juga yang baru bekerja untuk membayar cukai. Pengumuman harga istimewa tiket penerbangan yang bakal diumumkan kepada mahasiswa di Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA semestinya akan memberikan nafas lega kepada mahasiswa. Hasil tinjauan RTM, rata-rata mahasiswa yang ditemui menyambut baik inisiatif tersebut yang dilihat dapat meringankan beban melibatkan kos penerbangan.
Bagi Haslena Hashim yang menuntut di Politeknik Tun Said Nasir Johor, kos perjalanan yang tinggi melibatkan penerbangan dari Johor ke Sarawak, seterusnya pulang ke kampung Lingga Sri Aman memerlukan kos yang agak tinggi. Harganya patut turun juga lah sebab student kan, so duitnya pun banyak habis kat study. So macam harga tiket pun balik dari tiket kami pun almost 1,000 dah sebab tukar-tukar tarikh gate. Manakala bagi Muhammad Haikal Hakimi Ramli menuntut di Pulau Pinang pula, harga tiket penerbangan antara sering menjadi beban setiap kali ingin pulang bercuti ke kampung halaman di Kampung Penakup Hilir Mukah. Pun tiba-tiba raya macam mengejut tak, tiket selalu mahal lah. Perlu juga lah cari-cari murah macam untuk Sarawak macam. Sementara itu, bagi Ainul Asfari Napendi dan Sharifah Nurhani Fasihah Wanarudin pula berpendapat subsidi tiket penerbangan wajar diberikan kepada golongan pelajar. Tapi okeylah untuk pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan untuk beli last minute dengan harga student. So far kami rasa happy lah, like dapat balik awal daripada tahun lepas pun kira okey sebab kita stok pergi bila raya, tapi tahu balik raya pun dah happy sebab kita dekat perantauan nak pergi orang, and dapat balik raya itu satu rezeki lah sebab ada lagi orang lain yang nasib baik untuk balik raya. Walaupun kami balik awal macam awal Ramadan ya, tapi tiketnya sangat-sangat mahal. Perasaannya macam gembira lah dapat balik. Tapi bila dikenang-kenangkan lagi dengan tiket yang mahal, dia macam, kena fikir cara lain lagi untuk nak survive kat sini balik tak. Pada 12 April lepas, Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata bahawa kerajaan akan mengumumkan harga istimewa tiket penerbangan kepada pelajar di Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA, membabitkan pelajar dari Sabah dan Sarawak yang melanjutkan pengajian di Semenanjung serta pelajar dari Semenanjung yang belajar di Sabah dan Sarawak dalam masa terdekat. Sementara itu, Muhammad Zularif Ayu, anak kelahiran Sarawak yang bekerja di Semenanjung Malaysia pula, beliau berharap hasrat kerajaan negeri menubuhkan syarikat penerbangan butik milik sendiri akan tercapai demi anak-anak Sarawak. Dapat meringankan juga beban rakyat Sarawak yang mau balik perayaan, dengan terutamanya student dengan pekerja yang bekerja di Semenanjung lah. Isnin lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju cadangan kerajaan Sarawak menubuhkan sebuah syarikat penerbangan yang dapat menyediakan kos perkhidmatan yang lebih berpatutan kepada rakyat, terutamanya melibatkan penerbangan antara Semenanjung Malaysia, Sarawak dan Sabah. Mula dibina akhir 2018 serta menelan kos sebanyak lebih 5 juta ringgit. Akhirnya Masjid Baharu Kampung Asyakirin Bintulu hampir siap sepenuhnya dan telah digunakan sejak Isnin lalu. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Baharu itu, Pandi Suhaili, memberitahu masjid tersebut mengambil contoh seni bina Masjid Nabawi. Bangunan yang masih bertaraf surau itu bakal menjadi salah satu mercu tanda umat Islam dari 3 perkampungan di Asyakirin Bintulu. Setelah siapnya, daripada luarannya, daripada kubahnya berbentuk kubah Nabawi, dan dalamannya juga mempunyai konsep ala Nabawi. Jadi tujuannya supaya kita sentiasa ingat pengorbanan Rasulullah yang membawa syiar Islam hingga ke hari ini, dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Pandi Suhaili memberitahu sumber pembinaan masjid berkenaan adalah menerusi kutipan dana awam serta peruntukan Kerajaan Sarawak yang mula dikutip sejak 2016. Keseluruhan kos untuk siap bangunannya saja menelan belanja sebanyak 5 juta. Jadi ada lagi kos tambahan yang kita perlukan, iaitu 3.5 juta untuk menyiapkan secara keseluruhannya sepenuhnya. Bermula petang Selasa, bacaan tahlil dan doa selamat diikuti majlis berbuka puasa serta solat maghrib, isyak dan solat sunnah tarawih dijalankan di masjid tersebut. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jawatan Kuasa Pembangunan yang telah bertugas lumus untuk menyiapkan satu masjid yang saya rasa pertama di Bintulu yang mempunyai interior design yang begitu canggih. Dan ini harapan kita, mudah-mudahan masjid ini akan dapat menarik banyak lagi jemaah di sekitar kawasan ini. Tahniah kepada IJK, pengurusan surau tu kerana memberikan
hadiah dengan kapal askeri lah amnya. Hadiah yang paling besar. Sementara itu, bagi Jawatankuasa Surau Yusof Ali, pelbagai cabaran terpaksa dihadapi bagi membangunkan masjid itu. Namun, segalanya berjaya ditempuhi berkat sokongan dan kerjasama pelbagai pihak, khususnya penduduk kampung Asyakirin fasa 1, 2 dan 3. Di mana kita sudah merancang lebih 10 tahun yang lepas. Ya. Dan beberapa kali tertangguh disebabkan kewangan dan sebagainya. Jadi apabila kita mesyuarat yang kedua kali, alhamdulillah kita berbentuk jawatankuasa hingga kita dapat merealisasikan pembinaan surau yang indah inilah. Dan hasil daripada sokongan orang ramai. Lebih istimewa, solat sunat Aidilfitri yang akan datang ini dijangka akan diadakan di bangunan baru itu sekiranya mendapat kelulusan daripada pihak Jabatan Agama Islam Sarawak. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama dia di Angkasa Puri. Silakan.